Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazir Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Susulan dari perbualan kami dengan Kementerian Sumber Manusia semalam berikutan dengan keengganan ataupun keingkaran majikan untuk menyediakan penginapan yang kondusif, selesa dan bersih kepada pekerja mereka, terutamanya pekerja asing yang peratusannya amat tinggi, sekitar 73.9%. Itu angka yang diberikan oleh KSM sejak pandemik COVID-19. Kerana kita tahu kes yang begitu tinggi dicatatkan saban hari adalah berpunca ataupun berasal dari tempat kerja dan penginapan pekerja, terutama di tampak banner dan juga kilang-kilang. Jadi dengan angka yang kita lihat ini amat menggusarkan. Adakah kementerian perlu melakukan tindakan yang lebih agresif, penguatkuasaan yang lebih kerap dan juga compound ataupun tindakan undang-undang yang lebih tegas perlu dikenakan kepada majikan kerana masa yang diberikan kepada mereka cukup lama dan undang-undang ini akta yang ada diberikan itu Akta 446 sudah termaktub sekian lama. Adakah mereka selama ini honeymoon ataupun mengambil lewa dengan tiada tindakan yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama dengan tidak asing lagi Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri Universiti Malaysia Kelantan. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Tuan Haji. Apa khabar? Alhamdulillah. Prof, reaksi segera Prof dengan kenyataan Kementerian Sumber Manusia dan semalam kami membuat temu bual dengan Timbalan Menteri Kementerian Sumber Manusia yang mengatakan bahawa angka ini memang tidak memuaskan, iaitu sekitar 73.9% majikan masih gagal menyediakan tempat penginapan yang kondusif dan juga decent kepada pekerja mereka. Jadi reaksi segera, Prof. Okey, terima kasih Tuan Haji kerana bagi di peluang. Saya reaksi yang awal ini saya nak bagi tahu, berarti penguatkuasaan kita ini nampak macam tidak begitu ketara berdasarkan kepada angka yang ditunjuk 73.9%. Jadi reaksi ialah kita telah bincang pada tahun lalu, I think Tuan Haji masih ingat lagi kita bincang isu ni, di mana menteri sendiri pun turun dan melihat keadaan. Patutnya angka ini patutnya tidak lagi meningkat begitu banyak. Berarti kita nampak ada satu gap yang besar di situlah. Sama ada majikan sedar, tak sedar ataupun penguatkuasaan itu tak begitu. Saya rasa ada juga permasalahan dari segi teknik pekerja di kalangan Kementerian Sumber Manusia, pegawai mereka tidak mencukupi. Walau bagaimanapun sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, sebagai majikan bertanggungjawab, seorang pekerja bertanggungjawab, kita harus mematuhi undang-undang yang ada di negara kita. Itu ada perlembagaan kita. Jadi kalau undang-undang itu tidak dipatuhi, berarti kita tidak mematuhi lah apa yang ada sedia ada perundangan dekat Malaysia. Secara bagi saya pribadi, saya dapati majikan patutnya mereka lebih tahu, lebih berpengetahuan dalam undang-undang ini. Dan mereka juga faham implikasi-implikasi yang patutnya mereka tidak mematuhi undang-undang. Cuma saya rasa dalam keadaan COVID-19 ini, semakin hari semakin nampaknya menurun tapi menaik. Jadi isu ini timbul selepas isu COVID-19. Saya rasa akta yang nyatakan di sini 446 itu sudah pun pada 1990, sudah lama. Dan mereka perlu tahu akta itu dan mereka perlu mematuhi. So kurang-kurangnya dari humanitarian perspektif lah. Kalau saya lihat dari perspektif hubungan industri, saya lebih kepada industri harmoni. Memang tidak nafikan Malaysia adalah satu negara yang telah pun dikatakan satu industri harmoni yang terbaik. Berarti pekerja kita sama ada pekerja dari luar negara atau pekerja tempatan, kita mesti melayan. Itu di bawah ILO ratification lah. Berarti kita kena juga mematuhi undang-undang negara dan undang-undang antarabangsa. Dan ini boleh menarik juga pelabur asing datang ke sini. Kalau kita nak betul-betul menjadi sebuah negara yang dikatakan wawasan, kemakmuran, shared organisation atau shared prosperity negara ini, maka kita perlu sedarlah bahawa kita sebagai majikan bertanggungjawab, seorang yang mengambil seorang pekerja itu bekerja, maka mereka tahu how menilai dan juga memberi layanan yang baik. Itu reaksi awal Tuan Haji. Dengan sekitar 26.1% saja majikan yang comply ataupun menuruti Undang-Undang Akta 446 menyediakan penginapan yang selesa dan bersih itu,
maksudnya banyak lagi perkara-perkara yang tidak selesai di lapangan. Adakah semalam Timbalan Menteri mengatakan mereka membuat operasi saban hari dengan pelbagai agensi dalam pelbagai kementerian untuk memastikan majikan mematuhi akta ini dan akta-akta yang berkaitan. Adakah kita masih lemah mempraktiskan ataupun menguatkuasakan akta ini? Kerana sejak penguatkuasaan Akta 446 ini dikatakan juga Timbalan Menteri semalam, kementerian baru sedar bahawa akta ini sudah lengkap dan pandemik menyedarkan mereka untuk bertindak lebih tegas. Jadi amat menggusarkan jika pihak kementerian baru saja sedar ataupun baru tahu akta ini lengkap dan pandemik membuka mata mereka sejak setahun lalu sahaja. Jadi selama ini mereka tidak mengambil apa-apa tindakan ataupun bagaimana, Prof? Bagi pandangan saya begini, Tuan Haji, very simple saja. Saya rasa apa-apa undang-undang yang sedia ada, kita ada banyak undang-undang kan. Kita ada undang-undang Akta Pekerjaan 1995, Akta Pemburuhan Sabah dan Sarawak, semua tu ada lengkap. Actually, kalau dibanding negara-negara lain, kita ada negara yang terbaik sekali dari segi undang-undang. Cuma masalah kita sekarang ni adalah pematuhan dan enforcement. Jadi kita tidak dapat nafikanlah kementerian mungkin dari segi GTK mereka mempunyai kekurangan staf, tapi itu tidak jadi masalah, tidak jadi alasan. Sepatutnya JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, saya nak bagi sedikit komen kepada JPA. Sepatutnya JPA sekarang keluarkan banyak waran-waran sebab ini melibatkan keselamatan negara dan juga kesihatan pekerja dan juga keselesaan pekerja rakyat kita dan juga rakyat yang datang dari luar negara ini mesti kita mengalukan, tapi dengan bilangan yang kuranglah dalam sektor tentu saja. Saya bukan mengatakan kita mengalu-alukan kedatangan pekerja dari luar negara datang ke sini. Apabila dikatakan pekerja asing dan sebagainya, itu bukan persoalan. Persoalan sekarang ialah sebagai rakyat ini termasuk majikan dan pekerja dan juga dalam konteks hubungan industri Tuan Haji, Profesor Dunlop dari 1998 telah mengatakan dia seorang profesor dari Harvard Business School pada 1958 dia pernah jadi menteri buruh di waktu itu dia sebagai menteri dia sangat tegas dalam hal ini. Dia katakan kerajaan mempunyai tanggungjawab yang sangat-sangat baik untuk memelihara hubungan baik antara dua. Jadi bila kita cakap hubungan baik ini, maka undang-undang yang kita ada pun bukan kita nak cakap saya pun tidak mengatakan ambil undang-undang tegas kepada majikan dan kita nak ambil denda dan sebagainya. Bila nampak percentage yang di atas 26% ni, dia ada something yang tak kena saya rasa antara enforcement antara undang-undang dengan majikan. Adakah majikan tak sedar? Saya rasa mereka sedar. Sebab setiap majikan sedar. Dan mereka pun sedar implikasi dia. Kalau mereka dikenakan tindakan, siapa yang rugi ialah majikan. Bukan rugi pekerja. Jadi pekerja ini pula, mereka ini adalah tidak dapat meluahkan masalah mereka. Sebab mereka ini kebanyakan pekerja di Malaysia, Tuan Haji. 93% ialah bukan union. Mereka ni bukan dalam satu kerja. Mereka boleh, dalam keadaan COVID nanti sekali lagi mereka risau. Kerana ini boleh menyebabkan mereka hilang pekerjaan. Sekarang bukan pasal gaji tau. Gaji semua kita dah buat dah. Terbaik semua dah buat. Cuma enforcement tu bila kita dah cakap pasal kemudahan housing, kemudahan dan juga standard pekerja ni, kita kena ikut undang-undang antarabangsa dan juga kita tengok majikan. Ada juga majikan-majikan yang saya tak nafikan. Kalau Tuan Haji nampak di sektor peladangan macam Gatri, ada banyak syarikat-syarikat peladangan yang dulunya, saya masih ingat lagi di estate memang teruk dari segi kemudahan perumahan. Dan saya sendiri pun datang daripada estate, saya tahu. Tapi kini, majikan-majikan berkenaan telah mengubah kerana mereka ada quality control, audit daripada palm oil dan sebagainya tu. Dan mereka membuat rumah-rumah tu. Cuma kita rakyat Malaysia ni belum lagi sedarlah. So dari segi saya rasa, kalau diberi alasan tidak ada pegawai yang mencukupi, itu bukan alasan. Sekarang kita kena tengok balik dengan undang-undang PBT. PBT pun ada juga pegawai-pegawai yang tertentu di kawasan mereka. Jadi dengan adanya begitu, saya nampak lambakan pekerja sekarang ke bandar, Tuan Haji. Kerana kita dah buat gaji minimum antara bandar dan ada juga kawasan luar bandar tu, maka lambakan itu bertumpu ke bandar. Jadi mereka ni kadang-kadang ni Tuan Haji dari Sabah dan Sarawak, mereka berdatang ke Semenanjung. Mereka ni bukan golongan B yang kaya, semua ni golongan B40. Bila mereka sampai ke sini, kalau mereka tidak ada satu rumah macam rumah kita lah, Tuan Haji. Ya. Kalau kita tahun 70-an, 80 boleh lah dikatakan kita accept lah. Tapi sekarang 21 kita perlu, saya rasa macam ni, even pekerja sendiri pun boleh buat rumah sendiri. Bagilah majikan peluang mereka jadi sebagai tukang kayu. Mereka boleh buat
satu bilik, dan sekarang kita ada recycling, kita boleh buat kos yang paling rendah mereka boleh buat. Jadi jadikan syarikat itu satu syarikat kekeluargaan, macam satu rumah kita duduk berinteraksi dan sebagainya. Jadi saya rasa di mana kesilapan ini ialah kita sebagai saya tak salahkan juga Kementerian Sumber Manusia, saya juga tak salahkan, tapi kita sebagai rakyat kita mesti faham satu sama lain. Virus pandemik COVID-19 ini dia tidak mengenal ataupun warga dan sebagainya, dan kawasan yang padat yang tidak terurus ia menjadi satu tempat yang paling mudah untuk merebak dengan cepat. Dan sebab itu tempat kerja, tapak bena dan kilang merupakan satu kluster yang tidak selesai lagi sehingga sekarang. Jadi dari dapatan kementerian, dari tinjauan wartawan kami di lapangan, kita lihat tempat penginapan ini masih sesak. Ketika operasi mereka, majikan-majikan mungkin melakukan cover up ataupun tunjukkan yang elok saja, tapi majoritinya masih kotor, masih sesak sampai mereka berhimpit-himpit dalam satu bilik yang begitu sempit. Kadang-kala ada tempat itu diadakan shift, yang shift pagi akan tidur dahulu. Jadi mereka yang shift kerja malam akan pergi kerja, jadi tempat itu akan bertukar. Jadi mereka tidak akan bertembung. Sedangkan dalam rumah itu kalau dikumpulkan dalam satu waktu, mungkin melebihi daripada 20 ataupun 30 orang pekerja. Jadi di mana tanggungjawab majikan tentang hal ini, Prof? Okey. Bila Tuan Haji cakap pandemik, kita jangan fikir lagi pandemik. Pandemik baru bermula pada tahun 2019 akhir. 2020 kita ada PKB, lepas tu kita ada PKBB dan PKBB. Itu memang saya rasa kerajaan telah buat terbaiklah untuk ni. Balik kepada kebajikan, akta yang kita sebut tadi adalah 1990. Itu sudah lebih kurang 30 tahun lalu, Tuan Haji. Almost 31 tahun. Jadi, bukankah sebelum pandemik pun majikan sudah ada tanggungjawab itu? Jadi, saya nampak macam ni. Kita sekarang ni antara kita nak satu side tu kita nak profit yang banyak. Yes, profit sangat penting. Satu lagi side itu kita dapati pekerja pula nak gaji yang banyak. Jadi satu lagi side yang kita rasa ada benda gap di situ ialah memelihara industri harmoni pekerja dengan majikan yang baik. Maka dalam industri harmoni itu ada termaktub juga yang elemen-elemen seperti rumah. Contohnya Tuan Haji, teori Maslow mengatakan yang basic lah, basic pakaian, tempat penginapan dan sebagainya. Jadi mereka ini datang dari jauh daripada ini, mereka ini memerlukan rumah yang baik. Kalau kita, okeylah, under COVID-19 memang serius lah. Kita tak boleh lagi melengah-lengahkan lagi serius sebab tahun lalu, I think Eswar Awani telah buat satu coverage yang besar dan kita sudah cadangkan pada tahun lalu. Dan saya rasa Eswar Awani buat lagi sekali berarti kes ini sangat serius lah. Kita terima kasih lah kepada media yang buat. Jadi sekarang ni, apa tanggungjawab kita? Sebagai kita dalam perkhidmatan kerajaan dalam macam contohnya MEF, Malaysian Employee Federation, FMM, MTUC dan juga Business Association, sit down and discuss lah. Kita kena discuss balik, tengok balik apakah kempen-kempen yang telah dibuat oleh Persatuan Majikan kepada majikan-majikan. Kita memang tahu 90% lebih itu adalah SME, kita faham. Dan SME ini memang mereka dalam keadaan yang tidak tentulah dari segi keuntungan dan sebagainya. Tapi macam mana pun, bukan pasal bila sampai je pandemik ini, itu saya kata, pandemik ini kadang-kadang dia bawa kebaikan, dia juga bawa keburukan. So, bila dapati banyak undang-undang yang kita nampak tak begitu kuat, maka dikuat-kuasakan. Kita tidak menghukum. Again, I said, undang-undang yang kita ada ni bukan menghukum seorang majikan atau pekerja. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ialah undang-undang ni ialah memelihara kita, memberi satu panduan. Ingat di sini ditekankan dari perspektif hubungan industri, undang-undang ini dibuat oleh sama ada oleh kerajaan, polisi mereka untuk memelihara hubungan harmoni. Apabila undang-undang ini dibuat, kalau kita melanggar, baru tindakan diambil. Bukan pegawai penguasa saya salahkan, mereka ada tanggungjawab, mereka kena pergi cek dan sebagainya, mereka ada audit. Jadi saya cadangkan sini Tuan Haji, kita kena ada audit system. Berarti setiap syarikat itu, bila dia didaftar dalam SSM ke ataupun redaftar balik, kena letak audit yang tertentu, yang audit yang ikut undang-undang peraturan ke Malaysia dan juga undang-undang antarabangsa. Sebab kita kena perlu faham, kita juga dilihat oleh World Bank, kita juga lihat ILO, kita juga dilihat oleh UNESCO dan WHO dan sebagainya.
Dan juga kita juga ada pelabur-pelabur yang terbaik nak datang. Memang Malaysia terbaik bagi saya. Malaysia ada satu negara yang terbaik lah kita boleh cakap. Sebab tetapi bagaimana layanan kita kepada di situ saya nampak tadi laporan ada juga pekerja tempatan dan juga pekerja yang datang dari luar negara. Saya tak kata pekerja asing ke tidak. Selagi mereka dikatakan seorang pekerja dan tanggungjawab seorang majikan dalam undang-undang akta pekerjaan pun, maka kita perlu menjaga macam Tuan Haji cakap, kita ada satu bilik, berapa orang kena tinggal? Mungkin 5 orang. Itu tanggungjawab kita. Jadi di samping itu, kalau kita buat begitu Tuan Haji, saya pasti pekerja yang ada dalam syarikat bekerja kuat, productivity automatik akan datang. Believe me. Okay. Apabila seorang pekerja rasa puas hati, Tuan Haji, I'm rasa mereka akan buat terbaik untuk majikan. Majikan tak perlu pun buat apa-apa kempen ke tidak, mereka automatik akan buat. Kita tidak mahu negara kita, pengilang kita ataupun syarikat di negara kita di ban ataupun tidak boleh masuk ke negara-negara tertentu kalau kita tidak comply. Itu sudah terbukti apabila syarikat pengeluar sarung getah terbesar dunia, mereka tidak boleh ke Amerika Syarikat kerana isu comply kepada pekerja-pekerja yang digajikan oleh mereka. Kalau kita ingin menjadi sebuah negara yang mesra pekerja, termasuk pekerja tempatan dan asing seperti di Singapura, seperti di Korea Selatan dan juga Jepun, kita perlu comply ataupun ada audit yang tegas tentang hal ini. Tapi kita tahu majikan ada grey area, Prof. Cuba Prof jelaskan bagi mereka yang menggaji pekerja asing tidak sah, parti misalnya. Itu satu. Yeah. Mereka yang mendapatkan perkhidmatan subkontraktor. Majikan besar, misalnya pembinaan lebuh raya, pembinaan bangunan-bangunan besar, mereka banyak subkontraktor yang menggaji pekerja asing yang bukan tanggungjawab majikan yang besar ini. Mereka tidak menyediakan prasarana yang selesa kepada pekerja ini. Jadi bagaimana kita perlu ambil peluang pandemik ini untuk reset undang-undang ini supaya lebih jelas, lebih munasabah dan tegas kepada kelompok-kelompok yang kita ceritakan ini. Okey. Kalau Tuan Haji nampak dalam ratifikasi ILO dan juga undang-undang negara, Akta Pekerjaan 1995 dan juga Sabah Ordinan Buruh dan juga Sarawak, memang tegas seorang pekerja, tak kira sama ada pekerja dari luar ataupun dari dalam, mereka mesti ada kontrak. Sama ada kontrak itu secara lisan ataupun secara bertulis, dia dianggap kontrak. Apabila seorang itu ada kontrak, maka mereka diberi beberapa kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh majikan dan mereka akan sign kontrak itu. Itu kita panggil secara sah dari segi undang-undang. Kalau seorang majikan mengambil pekerja tanpa ikut undang-undang yang sedia ada di Malaysia, sama ada undang-undang immigration ke dan sebagainya, jadi sebab itu saya kata kita perlu tegas dalam hal ini. Kerana apa? Pekerja yang masuk biarlah secara sah masuk ke negara kita. Dan apabila secara sah, maka saya rasa tidak ada wujud isu-isu yang tadi Tuan Haji mengatakan ada grey area di depan, tak ada wujud. Sebab kita dah clear. Jadi sekarang ni kita nak kejar apa sekarang ni? Apa kita nak buat? Kita nak jadi sebuah negara maju. Memang kita akui Malaysia dalam track yang baik. Tetapi dalam track itu Tuan Haji, kita berlari. Dalam pelarian itu kita tidak mau cacat tahu. Kita tidak ada mau apa-apa benda yang mengganggu. So, dalam konteks ini, sebagai katakanlah ibu, bapa dan sebagainya. Ibu ni katakan majikan dan majikan tu bapa, ibu tu adalah pekerja. Dan di samping itu, datuk kita ialah seperti contohnya kementerian-kementerian yang sedia ada lah. Bukan kita kata kementerian sumber manusia yang bertanggungjawab, tidak. Ada juga kementerian dalam negeri, kementerian-kementerian yang ada kaitan dengan pekerja mengambil pekerja asing masuk ke negara kita perlu diregister. Sebab itu saya cakap tadi, COVID-19 ini telah membuka jalan di mana pentingnya pekerja-pekerja ini didaftarkan semula. Alright? Kalau mereka tak didaftar, siapa yang dianiaya? Kalaulah pihak antarabangsa melihat pada kita, katakan kita tak bagi satu kontrak yang baik untuk mereka jadi illegal, legal. Jadi ini tidak satu image yang baik untuk negara kita. Kita ini, saya rasa sejak merdeka sampai sekarang, all pemimpin-pemimpin kita ada ini memang mahukan negara-negara yang makmur, maju, bersatu padu dan memang dalam rukun negara semua sedia ada kita. Kita tak ada masalah dari segitu.
cuma bila kita dapat pelaksanaan suatu undang-undang peraturan. Sebab tu saya kata, jangan menggunakan undang-undang satu benda yang membebankan. Undang-undang ialah untuk memelihara. Selalu saya mengatakan, bila seorang pengurus sumber manusia, kalau kamu nak mecat seorang pekerja, ikutlah tengok apa-apa elemen-elemen yang ada hubungan industri. So dalam konteks yang Tuan Haji mengatakan tadi, kita kena re-register balik. Kalau mereka katakan nak balik ke kampung mereka, kita hantar balik dengan cara yang baik. Dan kerajaan telah buat beberapa inisiatif. Tetapi bila buat inisiatif itu, tak tegas sangat. Ada juga pekerja overstay. Dan mereka pekerja ni, mereka nampak Malaysia satu tempat yang sangat bagus untuk mereka tinggal. Walaupun kalau kita ada grey area tu, tapi di luar ni kita negara aman damai, kita tidak ada banyak masalah dari segi masalah yang isu-isu sosial, semua tak ada. Tetapi dari segi pekerja ni, isu ni sudah lama Tuan Haji. Berapa lama kita nak bincang? Sudah dekat 20 tahun, I think Esra Awan ni telah buat coverage tentang hal ini. Saya masih ingat lagi. Berapa kali kita dah buat. Jadi, apakah peranan pemimpin kita pada hari ini? Di mana kita letak mereka? Di mana mereka nak menuju? Adakah mereka sayang kepada rakyat kita? Adakah mereka nak rakyat kita jadi seorang rakyat yang makmur? Penting Tuan Haji. Sebab rakyat kita B40 ni sengsara sekarang ni. Prof. Bayangkan mereka kerja pun mereka kena dibuang. Lepas tu ada juga mereka allowance dipotong dan sebagainya. Macam mana kita nak hidup? Dalam konteks ini, berbalik kepada isu tadi Tuan Haji, kalau ada pekerja asing ke, pekerja luar ke dalam Malaysia, kita kena ada satu peraturan yang sangat tegas dan pihak-pihak tentu mesti tegaslah. Not looking for the profit, hanya dengan profit. Kita pun ada CSR. Kita panggil social responsibility. Banyak syarikat itu mesti amalkan itu. Kerana wang yang ada datang daripada profit itu boleh buat rumah-rumah. Sekarang Tuan Haji, nak buat rumah itu bukan mahal pun. Ada juga teknologi-teknologi yang telah digunakan yang terkini ya. Boleh pakai yang steel work dia panggil steel work. Saya pernah nampak di Sabah ni, banyak juga kontraktor yang buat rumah-rumah di kampung. Dalam 5,000 boleh buat satu rumah yang cantik boleh siap. Dalam kos yang dia. Jadi kenapa pekerja sendiri buat rumah tu? Biarlah mereka design rumah tu Tuan Haji. Saya rasa pekerja ni kita ni semuanya ada kelebihan Tuan Haji. Bukan mereka kata B40 Group ni bukan mereka tidak ada pengetahuan. Mereka ni kena dilayan dengan baik. Bawa satu silaturahim. Macam katakan kita buat gotong royong. Kenapa spirit gotong royong tidak ada? Kenapa tak ada? Bersihkan sebulan sekali ke, sebelum ada kenduri ke, kita buat kenduri. Sebab kita ni pelbagai agama. Why not kita buat macam tu? Masyarakat saya rasa komuniti pun nak tolong juga. Takkan komuniti melihat perkara tu. Ada banyak komuniti pernah melihat dan ada mereka tak lagi. Sekarang saya nak bawa pihak-pihak yang ada kepentingan seperti MEF, Malaysian Employee Federation, FMM, MQC dan juga dia punya affiliate dan juga dengan Kementerian Sumber Manusia. Jadi saya keep on telling, tripartai itu Tuan Haji, kena ada satu badan yang boleh buat suatu keputusan yang tegas. Dan keputusan itu mesti diturunkan kepada rakyat di bawah. Siapa tu? Majikan dan ni. Kita bantu SME, mikro, Tuan Haji. Dalam konteks ini, saya rasa kerajaan pun boleh bagi insentif, mungkin macam ni contoh Tuan Haji bagi tahu. Kalau ada syarikat itu ada perumahan terbaik, bagi hadiah, bagi piala Menteri Sumber Manusia dan sebagainya, dengan menggalakkan mereka. Komuniti terlibat bersama. Sama ada Cina, India, Melayu, Kadazan. Doesn't matter Tuan Haji. Kita sama-sama bersihkan. Lepas tu, why we cannot do that? Kita pernah buat dekat masjid, kita pernah buat dekat temple, kita kena buat church. Kenapa tak boleh buat dekat rumah-rumah yang sekitar tu kita wujudkan yang aman dan damai? I believe isu-isu sosial tak akan wujud. Ini daripada cadangan dari Atil Nurani saya, Tuan Haji, kepada rakyat Malaysia, termasuk majikan, pekerja dan juga kerajaan. Saya rasa itu juga mesej dari hati nurani kita semua rakyat Malaysia. Prof, terima kasih. Dan kita lihat perkara ini membuka mata semua pihak, bukan sahaja di negara kita Malaysia. Kalau di Singapura, walaupun mereka sudah ada sistem yang agak baik tentang penginapan pekerja, mereka menambah baik kerana mereka tidak ada kompromi. Kerana mereka menganggap pekerja adalah penyumbang kepada kepusatan dan pembangunan ekonomi Singapura, dan Malaysia perlu bergerak senada apa yang dilakukan bagi negara-negara yang maju sudah melaksanakan perubahan ketara akibat pandemik COVID-19. Dan terima kasih Prof. Itu saja masa yang kita ada. Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri, bercerita tentang tindakan kepada majikan yang engkar untuk menyediakan prasarana penginapan yang selesa, bersih dan kondusif kepada pekerja, sama ada pekerja tempatan maupun pekerja asing, supaya kita dapat melandaikan lengkok penularan COVID-19. Itu sahaja agenda Wani malam ini. Sekian, kita jumpa lagi.